Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat petang yang saya hormati dan terima kasih banyak-banyak kepada para rakan wartawan hari ini yang hadir dan juga kepada semua ahli bidadari pada hari ini. Hari ini adalah kenyataan media mengenai tuntutan daripada bidadari mengenai kepada kerajaan. Ada 3 tuntutan daripada kami untuk membasmi kemiskinan haid. Okey. Saya ingin bacakan di sini kenyataan media daripada kami. Okey, sebelum kita buka ruang untuk soal jawab lah sebentar lagi. Okey, semenjak pandemik COVID-19 melanda negara dan sepanjang 24 bulan terakhir ini, hampir setiap minggu bidadari tekun menyantuni masyarakat, khususnya golongan wanita dalam rangka kempen kemiskinan haid ataupun disebut sebagai period poverty. Sambutan dan respon dari kumpulan sasar kempen ini sangat menggalakkan, khususnya dari kalangan mereka yang berpendapatan rendah, B40, kumpulan rentan, golongan miskin bandar dan pedalaman. Kerana itu, merasakan bahawa isu kemiskinan haid ini begitu mendesak, bidadari telah meluaskan program dengan melancarkan kempen bukan sahaja di Semenanjung, malah melangkaui Laut Cina Selatan ke Sabah dan Sarawak. Pada masa yang sama, bidadari turut berafiliasi dan menjalin kerjasama di peringkat antarabangsa bersama-sama dengan NGO dari Indonesia dan juga India, di samping bakal bekerjasama dengan NGO dari Ireland, Australia dan USA. Kesempatan yang berharga untuk bertukar maklumat dan berkongsi pengalaman. Sepanjang menyantuni golongan wanita di dalam program kemiskinan haid ini, kami mendapati sesungguhnya isu ini sangat serius dan memerlukan tindakan segera yang mendesak. Kami mendapati akibat kekangan keuangan yang tentunya diburukkan lagi oleh pandemik COVID-19, ramai wanita yang terpaksa menderita dalam diam kerana tidak berkemampuan membeli tuala wanita. Dapatan bidadari ini selari dengan hasil kajian Dr. Sharifah Fatimah Az-Zahra Al-Atas daripada UIAM yang mendedahkan isu kemiskinan haid bukan sahaja membimbangkan, malah keadaan sudah menjadi semakin meruncing. Tentunya kemiskinan haid ini sangat berkaitan dengan isu kesihatan wanita dan penerusan generasi. Menginsafi akan kemiskinan haid yang semakin meruncing, bidadari berpandangan bahawa sudah sampai masanya kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat perlu lebih proaktif menangani dan menyelesaikan isu ini dengan kadar amat segera. Demikian itu, bidadari mendesak kerajaan perlu mengambil paling kurang langkah-langkah berikut. 1. Kerajaan memberikan subsidi kepada semua menstruation product supaya harga menjadi lebih murah dan mampu beli serta tidak membebankan. Kedua, kerajaan memberikan tuala wanita percuma khususnya kepada pelajar-pelajar perempuan atau remaja di sekolah menengah di pedalaman. Dan yang ketiga, pindaan undang-undang bagi membolehkan majikan memberikan cuti selama 1 hari disebabkan period pain ataupun kesakitan semasa haid tanpa menolak gaji atau cuti tahunan. Bidadari mendesak ketiga-tiga tuntutan dimasukkan di dalam pembentangan bajet 2022 dan mendesak supaya dilaksanakan dengan segera bagi faedah dan kebajikan wanita di negara ini. Menurut statistik tahun 2017, terdapat kira-kira 9.5 juta orang tenaga kerja wanita yang boleh mendapat manfaat sekiranya kerajaan bersedia melaksanakan tuntutan-tuntutan ini. Sekian kenyataan media daripada bidadari. Kita perpuluhan 5 juta Tenaga kerja wanita. kerja wanita. Berapa agak-agak bajet tu? Apa dia? Berapa agak-agak bajet yang diperlukan tu? Mengikut kepada kita, segala tuntutan yang kita bagi ni, kita mestilah berdasarkan berapa banyak kantor negara yang ada. Itu terpulang bagaimana mekanisme dan juga kewangan negara lah untuk membantu wanita-wanita yang memerlukan ni. Puan, isu ni dah lama, kenapa sekarang baru nak dan kenapa tak ada tindakan daripada yang Prof sendiri? Okey, sebenarnya memang isu ni bukan isu Malaysia. Ini adalah isu global. Dan sebenarnya kalau kita lihat, kita bidadari ni dah hampir 3 tahun diwujudkan. Tapi kita aktif dalam kempen kemiskinan haid ni sejak daripada setahun lebih yang lalu. Bila keadaan pandemik COVID-19 ni,
kita lihat bila kita turun di bawah, kita dapat banyak lagi aduan daripada orang ramai bahawa ada pelajar ataupun wanita yang tidak pergi kerja, ada pelajar sekolah yang tidak pergi ke sekolah disebabkan tidak mempunyai toalan wanita. Dan juga ada yang menggunakan style lama balik, gunakan perca-perca kain yang lama. Dan itu bila kita rasa itu agak membimbangkan dan menyebabkan kesihatan wanita itu sendiri terganggu sebenarnya. Jadi kempen yang kita buat ni dah lebih dari setahun lebih dah sebenarnya. Dan kenapa kita perlu bawa isu ni, memandangkan selain daripada pembentangan bajet, kita rasa benda ni semakin meruncing dan kita rasa ianya perlu dengan kadar segera dibuat sebenarnya. Dan kalau boleh kita nak wujudkan kesedaran orang luar di sana, siapa-siapa yang mampu boleh donate dengan kita toalan wanita, dan kita edarkan toalan wanita tu. Dan apa yang berlaku di Sabah Sarawak sekarang ni, kita baru je donate, bulan lepas kita donate 1000 kotak toalan wanita. Bulan ni kita bagi lagi 1000 toalan wanita untuk diedarkan di kawasan-kawasan pedalaman. Okey, dapatan kajian macam mana? Ada buat kajian ke? Ada perakusan tak macam mana yang lebih kawasan yang susah? Adakah pedalaman lagi susah ke atau panjang? Negara tidak mempunyai data yang jelas sebenarnya. Kalau kita kajilah, sebenarnya tak ada. Malaysia tak ada data jelas berapa masalah ini. Cuma melalui pandemik ini kita boleh yang jelas melalui pandemik ini, bila kita turun ke ground, kita jumpa orang ramai, aduan yang kita terima adalah salah satu masalah wanita di pedalaman adalah tentang kos untuk membeli toalan wanita. Sebulan sekurang-kurangnya mereka perlu spend RM10 ke RM20 untuk toalan wanita ini. Untuk seorang. Okey. Bayangkan kalau dalam rumah tu dia ada 5 wanita, ada 5 anak. Bayangkan macam mana mereka nak. Jadi itulah bila mereka terpaksa menggunakan cara lama, menggunakan kain-kain lama, menggunakan tuala-tuala lama. Jadi mungkin benda-benda seperti ini kalau di Malaysia dia macam very shameful to talk about in public. Tapi ini perlu diubah. Dan di bidadari kita rasa we have to change it. Kita kena ubah benda ni, kena cerita. Sebab bila you tak cerita, ramai orang tak ambil kisah tentang hal ini sebenarnya. Dan seperti yang saya sebut, ia bukan tentang kesihatan wanita tu saja, tapi sebenarnya generasi. Bila wanita tak sihat, okey, generasi yang akan dilahirkan itu juga akan memberi kesan. Saya ada persoalan naik period pain ni. Okey, macam orang tahu period pain ni orang anggap macam tak kisah, macam orang rasa macam dia adalah bukan kesakitan. Ya. Jadi nak meminta untuk satu cuti tu, nanti kita dapat buat lah. Macam mana ada mungkin ada orang memandang rendah dengan sakit period. Ya. Ya, kenapa kami ambil point period pain tu, sebab kita nak bagi kesedaran kat ramai orang. Bila kita sebut pasal period pain, dia orang akan tanya, sakit sangat ke? Sebab masa kami buat kempen ni, saya pernah dapat satu mesej daripada lelaki. Dia PM saya, dia kata, sakit sangat ke period pain ni? Dia kata. Saya kata, ya, sangat sakit. Dia kata. Sangat-sangat sakit. Dan sesetengah wanita sampai tak boleh bangun langsung. Dan bila kita tak fokus benda ni, orang tak tahu pasal benda ni. Dan di negara Zambia, negara yang mungkin kita rasa ke belakang kan, negara yang kita sebenarnya lebih maju daripada negara Zambia, tapi di negara sana mereka memberi kelonggaran untuk wanita-wanita yang period pain ni tak perlu keluar rumah dan tak perlu bekerja. Jadi kenapa kita sebagai sebuah antara negara yang membangun, kita tak boleh ambil itu sebagai satu benefit untuk wanita-wanita di negara ini? Dan bagi saya isu ni macam isu wanita, tapi sebenarnya ada juga wanita yang tak faham juga. Ya, betul. Jadi saya rasa mungkin benda ni adalah untuk general lah. Ya, semuanya. Sebab itu sebab saya kata ini adalah isu global. Dan surprisingly yang sangat kami teruja sebenarnya, kaum lelaki yang paling ramai sekali donate toalan wanita untuk kami.